Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Ustaz Mi di dalam segalanya mudah, di dalam PDPC bersama Ustaz Mi, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah adik dapat kita bertemu lagi pada kali ini untuk membicarakan sebuah tajuk pendidikan Islam. Dan pada kali ini, sebelum Ustaz Mi nak mulakan pembelajaran kita zas dulu video yang Ustaz Mi nak paparkan kepada adik-adik. Dan jom kita teka apakah tajuk kita pada kali ini. Al-Khaliq Al-Musawwir artinya adalah Allah Maha Pencipta yang berkuasa membentuk rupa dan bentuk seluruh ciptaannya, yang menyusun semua ciptaannya pada waktu yang tepat serta menentukan kadarnya masing-masing dengan sebaik-baiknya. Pernahkah kita merenungkan betapa menakjubkannya gunung itu diciptakan? Gunung yang diselimuti karpet hijau pepohonan dan rindang dan menyejukkan, di mana di sela-selanya muncul mata air yang bening, membuncah dan berlimpah, mengalir menyusuri celah-celah batu dan pepohonan, membentuk air terjun dan indah, kemegahan yang berpadu dengan lembah dan perbukitan. Atau pernahkah kita memikirkan betapa menakjubkannya lautan diciptakan, dengan ombak yang bergulung-gulung susul menyusul ke tepian pantai, hamparan pasir berwarna hitam, putih, dan kuning yang berkilau di tepiannya, dengan terumpu-terumpu karang yang beraneka ragam bentuk, corak, dan warnanya, dengan jutaan jenis ikan yang berbeda-beda bentuk, ukuran, dan warnanya, masing-masingnya berenang berkelompok dengan irama tanpa musik. Atau pernahkah kita merenung betapa menakjubkannya Allah bentuk rupa wajah kita? Di satu sisi, Ia buat berbeda paras wajah, bentuk tubuh, dan warna kulit antar kita. Dan di sisi lain, Ia dengan kuasanya mampu membuat anak-anak yang dilahirkan kembar memiliki paras wajah, bentuk tubuh, dan warna kulit yang nyaris sama, sehingga bagi yang belum mengenal keduanya akan sulit membedakan. Sungguh Maha besar Allah atas kesempurnaan ciptaannya. Dah tengok tadi kan video yang Ustaz Mi paparkan kepada adik-adik. Dan sekarang adik-adik, Ustaz Mi nak tanya adik-adik, apakah tajuk kita pada kali ini? Ya, pandai. Tajuk kita pada kali ini adik-adik ialah Al-Khaliq dan Al-Musawwir. Tingkatan 1 Pendidikan Islam, bahagian Akidah, pelajaran yang ke-16. Dan sama-sama kita ambil buku, kita buka buku. Itulah adab kita dalam belajar. Tajuk kita pada hari ini Al-Khaliq dan Al-Musawwir dalam buku teks muka surat 87 hingga 93. 87 hingga 93. Dah ada buku adik-adik? Bagus, dah ada buku. Jom kita belajar. Okey? Sebelum kita nak belajar macam mana biasa adik-adik, kita kena tahu dulu apakah objektif pembelajaran kita pada hari ini. Dan adik-adik boleh tengok di paparan hari ini. Okey, yang pertama kita tengok objektif pembelajaran kita pertama ialah menerangkan maksud Al-Khaliq dan Al-Musawwir. Yang kedua, menyatakan dalil Al-Khaliq dan Al-Musawwir. Yang ketiga, menerangkan bukti Allah Al-Khaliq dan Al-Musawwir. Yang keempat, yang atas ni, menjelaskan peranan manusia untuk mengolah dan meneroka ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah 4 objektif pembelajaran yang Ustaz Mi nak adik-adik kuasai di dalam pembelajaran kita pada hari ini. Okey adik-adik? Dah sedia untuk belajar? Cantik. Jadi sebelum kita nak mula belajar adik-adik, sebelum kita nak menyentuh dua Al-Khaliq dan Al-Musawwir ini, ya, sifat Allah Al-Khaliq dan Al-Musawwir ini ataupun nama Allah Al-Khaliq dan Al-Musawwir ini, kita zas dulu, ya, ayat Quran yang menjadi asas kepada Al-Khaliq, iaitu Allah Maha Pencipta, dan Al-Musawwir Allah pembentuk rupa. Jom kita zas dulu video. Allahul Khaliqul Bari'ul Musawwir, lahul asma'ul husna, yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh, wa huwal azizul hakim. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai asmaul husna. Bertasbih kepadanya apa yang di langit dan bumi, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Al-Quran Surat Al-Hasyr ayat 24. Moga-moga dengan video yang adik-adik tengok tadi dapat memberi gambaran sedikit sebanyak
tentang bagaimana Allah Ta'ala tu Al-Khaliq, dan juga gambaran bagaimana Allah Ta'ala tu Al-Musawwir, ya. Dan kita akan terus belajar pembelajaran kita pada hari ini dengan pergi kepada bahagian yang pertama, iaitu, ya, ini dia, maksud Al-Khaliq dan dalil Al-Khaliq. Okey, Al-Khaliq maksud dia, Allah Subhanahu Wa Ta'ala maha mencipta makhluk daripada tiada kepada ada, mengikut kehendaknya, ya, mengikut kehendaknya seperti yang telah ditakdirkannya dengan sempurna. Itu Al-Khaliq. Kalau dia tengok boleh, yang Ustaz Mi kuningkan tu, Allah maha mencipta makhluk daripada tiada kepada ada, mengikut keadaannya seperti yang telah ditakdirkan dengan sempurna. Ini maksud Al-Khaliq. Kita tengok dalil Al-Khaliq, ayat Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu dzkuru ni'matallahi 'alaikum hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas samai wal ard la ilaha illa huwa fa anna tufakun. Sadaqallahul azim. Maksudnya, wahai manusia, kenangkanlah nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kamu. Tidak ada pencipta lain selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi. Dari Tuhan yang berhak disembah melainkannya. Maka mengapa kamu rela dipalingkan daripada menyembahnya? Ni Surah Al-Fatir ayat 3, dalil yang menunjukkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Al-Khaliq. Okey, sekarang adik-adik boleh tengok di paparan bukti Allah Subhanahu Wa Ta'ala Al-Khaliq, ya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala Al-Khaliq. Yang pertama, bukti Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai Al-Khaliq dapat dilihat pada ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, contohnya manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, proses penciptaan manusia disebut dalam Quran sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan proses ini diakui benar oleh ilmu sains dan moden. Ilmu sains pun kaji, dan ternyata jelas apa yang disebutkan dalam Quran sama dengan apa yang mereka baru temui di dalam sains moden. Faham adik? Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, kehebatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai Al-Khaliq terbukti apabila tiada manusia yang mampu mencipta sesuatu yang dapat menandingi ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menggunakan teknologi moden. Carilah mana-mana bahan yang kita boleh gunakan untuk mengatasi apa yang Allah Ta'ala ciptakan. Contoh, tangan ni kalau putus, nak buat tangan sama macam yang Tuhan bagi kita ni, dapat tak adik-adik? Memang tak dapat. Memang tak dapat. Itu yang dikatakan kehebatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Al-Khaliq terbukti apabila tiada manusia mampu mencipta sesuatu yang dapat menandingi ciptaan Allah. Orang boleh buat tangan, tapi tak sama dengan tangan yang Allah Ta'ala bagi dekat kita. Allahu Akbar. Okey, itu yang ketiga. Yang keempat, benarlah cabaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya manusia bersatu untuk mencipta seekor lalat. Allah Ta'ala cabar ni, buat sesuatu mudah aja. Aku suruh buat lalat je, campur kamu semua bergabunglah wahai manusia, cipta lalat. Dapat tak buat lalat yang macam mana aku buat? Pasti lalat juga tidak akan mampu dicipta oleh mereka. Allahu Akbar. Okay, adik, ini bukti Allah Al-Khaliq. Okey, kita teruskan lagi adik-adik kepada nama Allah seterusnya, iaitu Al-Musawwir. Kita tengok maksud dia dulu. Al-Musawwir, Allah Subhanahu Wa Ta'ala maha mencipta makhluk daripada pelbagai rupa. Pembentuk rupa ni Allah Ta'ala Al-Musawwir, dengan pelbagai rupa dan identiti yang tersendiri, tanpa berpandukan sebarang contoh sebelumnya. Allahu Akbar. Ni Al-Musawwir. Allah, kalau kita tengok kuning tu, mencipta makhluk dengan pelbagai rupa. Kalau kita tengok kita sendirilah, ada yang hitam, ada yang kuning lansat, ada yang bangsa sendiri, ada yang mata sepet, ada yang mata besar, ada yang mata macam-macam. Itu yang dipanggil sebagai pelbagai rupa dan identiti yang tersendiri, tanpa berpandukan sebarang contoh sebelumnya. Ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala Al-Musawwir. Dalil dia, a'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. La ilaha illa huwal azizul hakim. Sadaqallahul azim. Surah Ali Imran ayat 6. Maksudnya dialah yang membentuk rupa kamu dalam rahim ibu kamu sebagaimana yang dikehendakinya. Tiada Tuhan, dialah yang berhak disembah melainkan dia, yang melainkannya, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ni dalil Al-Musawwir. Alhamdulillah adik. Jadi sekarang kita tengok kepada bahagian bukti Allah Subhanahu wa taala Al-Musawwir, yang dikatakan Allah Taala Al-Musawwir, pembentuk rupa tadi. Berbagai rupa dengan identiti tersendiri tanpa melihat contoh sebelumnya. Tu bukti dia ada tak? Ada. Jom kita tengok satu persatu. Bukti Allah Subhanahu wa taala Al-Musawwir dapat dilihat dengan jelas melalui kepelbagaian rupa manusia. Muka Ustaz Mi sama tak dengan muka adik-adik? Tak sama kan? Nampak? Pelbagai rupa. Allahu Akbar. Satu. Yang kedua, rupa luaran seperti wajah, warna kulit, jantina dan bangsa menjadikan setiap individu berbeza. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Fikir yang ni pun dah nampak dah kebesaran Allah dengan nama Al-Musawwir ini. Tengok wajah pun lain, kita wajah kita lain, warna kulit pun lain. Ustaz Mi ni hitam ni. Kan adik-adik mungkin ada yang putih, ada kuning langsat, ada yang apa orang kata? Kelabu. Kelabu. Kan? Macam-macam kan? Ada yang hitam kan? Macam itulah adik-adik, warna kulit yang berbeza. Jantina, ada lelaki, ada perempuan, dan bangsa, berbagai bangsa. Malaysia sendiri ada macam-macam kan? Ada kalau Ustaz Mi di Sarawak tu ada Melanau, ada Iban. Tu semua berbeza bangsa-bangsa dia. Kan? Kalau di antara kita pun ada bangsa Cina, ada bangsa India, ada Melayu. Tu semua lain-lain. Siapa buat tu? Allah, yang namanya Al-Musawwir. Setiap kita berbeza dengan adanya identiti tadi. Wajah lain, warna kulit lain, jantina lain, bangsa lain. Allahu Akbar. Tu yang kedua. Yang ketiga, mata, cap jari, jenis darah dan DNA pula membentuk identiti dalaman individu yang unik dan tidak dapat ditiru oleh sesiapa pun. Allahu Akbar. Tadi luaran, dia ni dalaman pula. Cap jari lain, mata lain, jenis darah lain, DNA lain, ni semua lain. Menunjukkan kebesaran Allah Ta'ala dengan namanya Al-Musawwir. Dan yang terakhir, yang keempat, manusia memanfaatkan kepelbagaian ciptaan Allah Ta'ala ini untuk mencipta teknologi yang berupaya mengenali identiti dalaman manusia melalui penggunaan imbasan retina mata, cap jari, retina mata dan cap jari, dan pengecaman DNA. Ini semua menyebabkan kita boleh, orang kata apa, kesan kenal pasti identiti manusia dengan menggunakan tadi retina mata, cap jari, pengecaman DNA. Kita ada kad pengenalan kita kan. Ni cap jari ni berbeza. Okey, dengan jari ni kita boleh kenal identiti kita. Allahu Akbar. Okey adik, kita tengok seterusnya, iaitu peranan manusia untuk mengolah dan meneroka ciptaan Allah, akal dan ilmu. Okey, akal dan ilmu. Okey, yang pertama, manusia diberikan tanggungjawab yang besar untuk mentadbir alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala mengikut panduan yang diberikan dalam Quran dan hadis. Kita orang Islam, kita tak boleh terpisah daripada Quran dan hadis kerana dua ini adalah sumber dalam agama kita. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, manusia berperanan untuk menyelidik dan meneroka keajaiban ciptaan Allah Subhanahu wa taala, walaupun ada yang lebih kuat seperti gajah, ada yang lebih pantas seperti harimau bintang, ada yang halus ciptaannya seperti kuman. Allah mengurniakan kepada manusia akal dan ilmu yang tidak diberikan kepada makhluk lain. Allahu Akbar. Banyak binatang-binatang hebat, binatang yang besar, binatang yang pantas, binatang-binatang yang mempunyai kekuatan, tetapi tak boleh lawan dengan manusia. Sebab manusia dia ada akal, ada ilmu, dia boleh menciptakan pula sesuatu yang lebih kuat daripada gajah, daripada harimau bintang, daripada apa saja yang kita nampak. Daripada ciptaan-ciptaan tu, manusia boleh
dengan akal dan ilmunya mencipta sesuatu yang lebih hebat. Allahu Akbar. Itu akal dan ilmu. Tengok nombor 3. Dengan akal dan ilmu manusia mampu menjadi penyelidik dan berperanan untuk mereka cipta sesuatu yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan mereka. Allahu Akbar. Tengok yang keempat. Daripada akal dan ilmu ni tadi, manusia dapat mereka sesuatu yang lebih kuat daripada gajah yang kita cerita tadi. Besar gajah ni. Daripada gajah diambil lah kali dia boleh cipta kereta kebal. Lebih laju daripada harimau bintang. Lajunya harimau bintang kerana akal dan ilmu tadi mampu manusia mencipta yang lebih laju, iaitu kapal terbang. Dan setara kehalusannya dengan kuman seperti teknologi nano. Allahu Akbar. Kita manusia, akal dan ilmu. Yang kelima, dan dengan akal dan ilmu manusia diiktiraf sebagai makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang terbaik. Allahu Akbar. Syukurlah adik-adik kita Allah Ta'ala ciptakan sebagai manusia. Alhamdulillah. Okey, kita tengok seterusnya. Okey, seterusnya ni peranan manusia untuk mengolah dan meneroka ciptaan Allah melalui penyelidikan. Okey, daripada berbekalkan akal dan ilmu, manusia mampu menyelidik dan mereka ciptaan Allah SWT. Menyelidik dan meneroka menyelidik dan meneroka ciptaan Allah SWT. Menyelidik dan meneroka merupakan fardu kifayah. Tu hukum dia. Dia ni apa hukum dia? Pandai. Fardu kifayah. Kita bila hidup atas dunia, kita ni khalifah. Kita kena jadi orang yang menyelidik. Mesti ada satu golongan yang mempunyai peranan untuk menyelidik. Ni tuntutan fardu kifayah. Wajib, okey? Wajib bagi segolongan tertentu. Okey? Kalau tak ada golongan ni, semua orang tanggung dosa. Tu semua kita kena usaha ke arah tu juga. Okey, yang kedua, maka Islam perlu bersama-sama menyertai aktiviti penyelidikan. Okey? Mesti ada orang yang terlibat dalam aktiviti penyelidikan. Umat Islam bukan sahaja berperanan sebagai pembeli dan pengguna, sebaliknya bersama-sama menyumbang idea dan tenaga bagi menghasilkan penyelidikan. Inilah kehebatan orang-orang dulu. Okey, melalui penyelidikan mereka mampu mencipta sesuatu yang hebat untuk dimanfaatkan. Okey, yang keempat, melalui penyelidikan manusia mampu mengolah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala bagi menyelesaikan pelbagai masalah yang dihadapi dalam kehidupan. Ini pentingnya penyelidikan. Sebab dia dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam kehidupan. Ada je masalah, selidik, kaji, lah kali kita dapat jalan keluar daripada masalah tu. Sebab tu kena jadi penyelidik. Manusia, seterusnya, manusia mampu memanfaatkan ciptaan Allah SWT seperti besi yang diubah menjadi klip kertas. Hebat tak? Dan penyangkut baju. Hebat tak? Ni semua manusia buat. Nampak adik-adik? Lalu jadi benda manfaat dalam kehidupan kita. Yang kita selalu pakai. Kalau adik-adik mesti pakai klip kertas kan? Kat rumah adik-adik nak sangkut baju, ada penyangkut baju kan? Siapa buat? Melalui akal dan juga ilmu kita dan penyelidikan yang kita buat, kita mampu mencipta sesuatu yang begini hebatnya. Ciptaan ini biarpun kecil saiznya, tetapi besar manfaatnya dalam kehidupan. Okey dia? Jadi kita kena sentiasa berinovasi. Selidik dan kita buat sesuatu yang baru. Okey. Manusia juga dapat menggabungkan dua bahan seperti besi yang dia bagi contoh ni. Besi dan plastik untuk menghasilkan kenderaan seperti kereta dan kapal terbang. Yang kita naik, kapal terbang yang kita naik, kita boleh terbang pula. Allahu Akbar. Ni hebatnya manusia melalui sekali lagi akal, ilmu dan juga penyelidikan. Okey. Kereta dapat digunakan untuk ke masjid, manakala kapal terbang mampu mempercepatkan tempoh perjalanan ke Mekah bagi menunaikan ibadah haji dan umrah. Ini kan sesuatu yang besar manfaatnya dalam Islam. Kita gunakan untuk Islam. Kereta pergi masjid, kan? Tak kena hujan naik kereta. Tak kena hujan adik-adik. Cepat pula tu. Dulu orang nak pergi Mekah naik kapal, berbulan-bulan baru sampai. Ada ikut jalan darat, tak tahulah berapa bulan nak sampai. Sekarang naik kapal terbang dalam tempoh beberapa jam saja, adik-adik kita boleh sampai. Allahu Akbar, hebat. Selain itu, Allah menciptakan sesuatu yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar, seperti karbohidrat, zinc, selenium, folat dan zat besi. Bahan-bahan ini dapat dimanfaatkan untuk kecerdasan minda dan emosi serta kecergasan tubuh badan. Melalui akal, ilmu dan penyelidikan, last sekali bermanfaat pula tubuh badan ni. Untuk tubuh badan kita ni. Sebab
Karbohidrat, zinc, selenium, folat dan zat besi ni semua sangat bermanfaat untuk tubuh badan kita. Ia dapat dihasilkan melalui penyelidikan tadi. Dan last sekali adik-adik, hal ini seterusnya dapat memberi kemudahan kepada manusia untuk menjalankan ibadah dengan sempurna. Allahu Akbar. Kalau adik tengok ciptaan-ciptaan manusia yang tadi, start daripada kelip kertas, bermanfaat untuk kita menuntut ilmu, nyangkut baju, menguruskan baju-baju kita mudah kan. Tu kereta nak pergi masjid, kapal terbang nak pergi buat haji dan umrah kan, dengan kita dapat kaji karbohidrat dan sebagainya tadi untuk bermanfaat pada kehidupan kita, pada tubuh badan kita. Ni semua hasil daripada penyelidikan yang kita buat berbekalkan akal dan ilmu yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Allah, maka kita kena gunakan dengan sebaik mungkin. Okey adik, cukup sekadar tu untuk perkongsian kita pada kali ni. Wallahualam. Jangan lupa adik-adik jawab 25 soalan kuis yang Ustaz Mi sediakan khas untuk adik-adik di deskripsi. Tekan link dan jawab semua soalan, dan jangan lupa subscribe channel Ustaz Mi ni sebagai tanda terima kasih kepada Ustaz Mi. Dan kita dapat berjumpa lagi dengan cara subscribe ini di atas subscribe ini. Adik-adik dapat melihat lagi video-video Ustaz Mi yang Ustaz Mi hasilkan akan datang, dan ia juga merupakan satu penghargaan bagi semangat Ustaz Mi untuk meneruskan video-video Ustaz Mi pada masa akan datang. Jumpa lagi adik-adik. Terima kasih sampai di saat ini bersama Ustaz Mi. Assalamualaikum. Jazakumullah khairan.